Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya ingin berkongsi tentang keberkesanan kaedah teatur dalam penulisan pendahuluan karangan bahasa Melayu. Tulisan karangan bahasa Melayu sangat penting dalam peperiksaan kertas bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana tulisan karangan yang kurang baik akan menjejaskan keseluruhan markah kertas bahasa Melayu tersebut. Selain itu, terdapat calon yang gagal menulis pendahuluan karangan dengan baik. Hal ini bukan sahaja berlaku kepada calon atau murid dalam kategori sederhana dan harapan, namun masalah ini juga turut berlaku kepada calon atau murid dalam kategori cemerlang. Selain itu, kaedah lain yang digunakan kurang sesuai untuk menulis pendahuluan karangan bagi murid kategori sederhana dan harapan. Kaedah yang digunakan itu tidak membolehkan murid ataupun calon menggunakan idea sendiri untuk menulis pendahuluan karangan kerana kaedah yang sering digunakan ialah kaedah pasang siap. Selain itu, teatur juga diperkenalkan sebagai satu panduan yang lengkap kepada calon ataupun murid untuk menulis satu pendahuluan karangan yang lengkap. Hal ini kerana teatur merangkumi perkara yang perlu ada dalam sesuatu pendahuluan karangan. Selain itu, kaedah teatur yang menggunakan akronim merupakan satu kaedah yang mudah diingati. Murid-murid akan mudah mengingati suatu akronim ataupun perkataan yang mudah digunakan untuk mereka menulis sesuatu pendahuluan karangan. Selain itu, kaedah baru ini dicadangkan untuk memberi panduan kepada murid untuk menulis satu pendahuluan karangan yang lebih sesuai. Objektif kajian kaedah teatur dalam penulisan pendahuluan karangan ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu panduan penulisan pendahuluan karangan yang mudah diingati oleh murid-murid. Penggunaan akronim sesungguhnya memudahkan murid untuk mengingati perkara yang perlu ada dalam satu pendahuluan karangan. Objektif yang kedua itu untuk membantu murid yang lemah menulis pendahuluan karangan dengan lebih mudah berbanding dengan kaedah yang sedia ada atau diamalkan pada ketika ini. Seterusnya, yang ketiga, kaedah ini diharapkan dapat membantu murid cemerlang menulis pendahuluan karangan dengan lebih baik dan tersusun. Berikut ialah ringkasan tentang penggunaan kaedah teatur dalam penulisan pendahuluan karangan. Teatur dibina melalui akronim, perkataan dan huruf bagi isi-isi penting dalam sesuatu pendahuluan karangan. Te di sini bermaksud tema, iaitu tema karangan yang terdapat dalam arahan soalan. Yang kedua iaitu H. H membawa maksud huraian tema karangan. Murid akan menuliskan beberapa ayat berdasarkan idea mereka sendiri untuk menghuraikan tema soalan. AT pula bermaksud ayat tanya, iaitu murid mengemukakan beberapa ayat tanya yang ada kaitannya dengan tema ataupun kehendak soalan. Soalan itu dibina menggunakan konsep 5W campur 1H. Seterusnya ialah U. U merupakan ungkapan menarik, pakai kata indah ataupun peribahasa. Dalam hal ini, murid tidak akan terlupa untuk menulis satu peribahasa yang sesuai berdasarkan kehendak soalan ataupun tema soalan. Peribahasa ataupun pakai kata indah merupakan salah satu elemen penting dalam penilaian karangan. K pula bermaksud kesimpulan kecil bagi perenggan pendahuluan karangan. Ramai calon atau murid yang seringkali terlupa untuk menuliskan kesimpulan kecil bagi setiap perenggan dan ini akan menjejaskan pengolahan karangan tersebut secara keseluruhan. Urutan literatur, Faizah Abdul Jabbar, Anida Sarudin dan Izz Marazi pada tahun 2016 ada menyatakan bahawa unit pendahuluan dalam penulisan karangan merupakan komponen penting kerana terkandungnya arah tuju dan objektif sesuatu penulisan. Murid turut mengalami kesukaran untuk menulis perenggan isi dan perenggan penahuluan dalam menulis karangan. Murid juga dikatakan kurang mampu dalam melahirkan atau menjana idea yang matang bagi mendapatkan isi penulisan yang baik. Yang dinyatakan oleh Nazrah, Nur Silma dan Nur Hashimah pada tahun 2011.
Kajian oleh Roslan Baki pada 2030 mendapati bahawa kelemahan pelajar dalam menghasilkan suatu penulisan terletak pada bahagian isi, bahasa dan juga tulisan. Seterusnya, Lembaga Pendidikan sendiri melalui laporan pada tahun 2010 dalam Syahlan Surat et al. 2013 mengatakan bahawa bilangan murid yang berpencapaian sederhana dalam penulisan karangan adalah lebih banyak daripada yang berpencapaian tinggi dan cemerlang dan juga rendah. Seterusnya, menurut Muhammad Jamil dan Abdul Halim pada 2018, penggunaan kaedah mnemonic akronim mampu menarik minat murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru dan meningkatkan daya ingatan murid untuk menguasai suatu topik. Seterusnya, kaedah mnemonic juga boleh membantu murid-murid daripada berbagai peringkat sama ada prasekolah, sekolah rendah, menengah dan menengah tinggi untuk lebih cepat mengingati suatu maklumat yang sering digunakan atau diperlukan segera. Hal ini dinyatakan oleh Amir Yusufi dan Ketabi pada tahun 2011. Metodologi. Seterusnya untuk metodologi, yang awal murid akan diperkenalkan dengan kaedah teatur. Guru atau pengkaji akan menerangkan akronim yang terkandung dalam kaedah teatur. Setelah itu, murid akan diberikan contoh penulisan pendahuluan karangan menggunakan kaedah teatur. Sebelum itu, murid atau calon akan didedahkan juga dengan kaedah menulis rangka karangan menggunakan kaedah teatur. Di sini juga akan menunjukkan contoh penulisan pendahuluan karangan yang lengkap dengan menggunakan kaedah teatur ini. Seterusnya, murid akan diminta untuk menuliskan pendahuluan karangan menggunakan kaedah teatur dengan bimbingan guru. Mereka akan merujuk pada bahan yang telah disediakan ataupun telah dipelajari terlebih dahulu untuk menuliskan pendahuluan karangan menggunakan kaedah ini. Dalam hal ini, murid sudah boleh menggunakan idea dan juga pengetahuan sedia ada mereka untuk menuliskan pendahuluan karangan ini. Tingkat yang seterusnya, murid menuliskan pendahuluan karangan menggunakan kaedah teatur tanpa bimbingan guru. Dalam hal ini, murid akan membina sendiri rangka karangan menggunakan kaedah teatur dan seterusnya menulis pendahuluan karangan dengan menggunakan rangka karangan yang telah disediakan sendiri. Seterusnya, pengkaji atau guru akan membuat perhatian kepada pendahuluan karangan yang telah pun dihasilkan oleh murid. Dari sini, guru ataupun pengkaji akan melakukan aktiviti pengukuhan kepada apa yang telah dilakukan oleh murid. Seterusnya, guru akan membuat pemerhatian semula terhadap hasil penulisan pendahuluan karangan murid-murid buat kali yang kedua. Seterusnya, guru akan membuat penambahbaikan dan akhirnya kaedah ini disebarluaskan melalui beberapa kaedah seperti menyiarkannya dalam YouTube ataupun menuliskannya dalam jurnal pendidikan. Ini ialah contoh nota penulisan pendahuluan karangan menggunakan kaedah teatur yang diberikan oleh guru. Jadi murid akan mencatatkan nota berdasarkan konsep ataupun teknik teatur. Seterusnya, guru memberikan contoh rangka karangan menggunakan kaedah teatur. Dan seterusnya, guru menunjukkan cara menuliskan pendahuluan karangan yang menggunakan kaedah teatur berdasarkan rangka karangan yang telah pun dihasilkan. Ini juga merupakan contoh nota dan juga rangka karangan serta pendahuluan karangan yang telah dihasilkan sama-sama dengan guru. Dapatan kajian. Kajian mendapati bahawa terdapat perubahan kualiti penulisan pendahuluan karangan oleh murid setelah menggunakan kaedah teatur. Berikut ini ialah contoh pendahuluan karangan yang ditulis oleh murid sebelum menggunakan kaedah teatur. Pendahuluan ini didapati sangat ringkas dan kurang menepati kehendak penulisan pendahuluan karangan. Setelah didedahkan dengan kaedah teatur, didapati ada perubahan dalam penulisan pendahuluan karangan oleh murid. Walaupun mungkin murid masih memerlukan sedikit bantuan atau bimbingan daripada guru, namun sudah ada perubahan dalam aspek penulisan pendahuluan karangan yang lebih baik.
Setelah itu, didapati bahawa murid mampu menulis suatu pendahuluan karangan yang baik dan sesuai tanpa bimbingan guru dengan menggunakan kaedah teatur. Contoh-contoh yang saya berikan tadi adalah merupakan contoh penulisan daripada seorang murid yang sama. Berikut ini pula adalah contoh-contoh penulisan dalam karangan murid sebelum diperkenalkan dengan kaedah teatur. Kita lihat tulisan pendahuluannya masih lagi sangat ringkas dan tidak memenuhi kehendak dalam penulisan pendahuluan karangan. Berikut juga ialah bukan contoh penulisan pendahuluan yang tidak lengkap ataupun kurang sesuai. Berikut ialah contoh tulisan karangan pendahuluan karangan selepas didedahkan dengan kaedah teatur. Kita dapat lihat secara visual saja sudah berlaku perubahan dari segi kepanjangan penulisan pendahuluan tersebut. Ini pula adalah contoh penulisan pendahuluan karangan oleh murid sendiri selepas mereka memahami dan menggunakan kaedah teatur. Murid dapat membina sendiri rangka karangan dengan menggunakan kaedah teatur dan seterusnya menuliskan suatu pendahuluan karangan yang lebih baik dan lebih sesuai. Seterusnya, apabila murid sudah mahir dalam penggunaan kaedah teatur, mereka tidak lagi menggunakan rangka karangan untuk menuliskan pendahuluan. Oleh itu, mereka dapat menuliskan suatu pendahuluan karangan dengan lebih cepat, dengan mudah. Kesimpulan kajian. Kesimpulannya ialah kaedah teatur yang menggunakan teknik menomik telah memberikan impak yang positif kepada murid. Bagi golongan murid yang lemah, murid sudah mampu menuliskan pendahuluan karangan yang sesuai dengan suatu karangan dengan kepanjangannya yang sesuai. Bagi murid golongan sederhana dan cemerlang pula, mereka dapat menuliskan pendahuluan karangan dengan lebih baik. Oleh itu, kaedah teatur didapati dapat memberikan peluang pada murid untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis serta mampu menghasilkan pendahuluan dengan amat baik berbanding dengan kaedah pasang siap yang hanya menjadikan tempat kosong untuk diisi oleh murid dan menyebabkan murid gagal menggunakan idea ataupun pengetahuan sedia ada mereka. Cadangan oleh pengkaji iaitu kaedah teatur disarankan untuk diperluas kepada keseluruhan murid sekolah menengah, terutamanya murid menengah atas dan juga menengah rendah, agar keberkesanan kaedah ini dapat dilihat secara menyeluruh bagi murid-murid sekolah menengah. Yang saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.